Okey kelas, kita jumpa sekali lagi. Okey, video kali ini kita nak bincangkan yang berkaitan dengan soalan yang saya berikan tadi, yang berkaitan dengan penyakit, iaitu penyakit thalassemia. Okey, saya ulang balik soalan-soalan yang saya berikan tadi. Okey, soalan yang pertama, saya minta kamu nyatakan apakah maksud kepada thalassemia minor. Okey, seperti yang kita dah lihat tadi, semua dah kita dah bincangkan. Kemudian yang kedua, maksud kepada thalassemia major. Okay. Dua maksud, minor dan juga major. Di situ kita akan lihat perbezaan bagi kedua-dua jenis thalassemia ini. Sama ada minor, major. Apa perbezaan dia? Baik, kemudian yang seterusnya, soalan yang kedua, saya minta kamu nyatakan ataupun senaraikan tanda-tanda kepada penyakit thalassemia. Apakah simptom ataupun tanda lah lebih tepat. Okey, yang boleh kita lihat ataupun yang boleh kita kenal pasti bahawa seseorang itu mempunyai penyakit thalassemia. Okey, saya harap kamu dapat senaraikan. Saya dah lihat tadi di bahagian komen. Ada yang dah senaraikan, ada pelajar yang masih belum senaraikan, mungkin tengah mencari lagi. Baik, kemudian soalan yang ketiga. Okey, saya minta kamu senaraikan ataupun jelaskan, nyatakan kesan penyakit thalassemia kepada tiga golongan ataupun tiga peringkat tadi. Okey, yang pertama kepada diri, kesan kepada diri orang itu sendiri. Okey, kemudian yang kedua kesan kepada keluarga. Okey, kesan kepada keluarga. Manakala yang ketiga yang kita lihat tadi adalah kesan kepada masyarakat. Okey, dia daripada skop yang kecil, diri, kemudian dia pergi kepada keluarga, skop yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, kesan kepada masyarakat. Okey, baik. So, kita nak lihat jawapan dia. Yang pertama, kamu boleh semak jawapan yang kamu dah buat. Okey, sama ada ia betul ataupun hampir tepat dan sebagainya. Kalau kamu rujuk buku teks, so saya rasa tak ada masalah. Jawapan di buku teks memang ada. Semua soalan-soalan yang saya berikan tadi. Okey, so jawapan bagi soalan yang pertama. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan thalassemia minor? Okey, yang disenaraikan di sini. Ini adalah maksud kepada thalassemia minor, iaitu ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia, tetapi ibu bapa tersebut tidak menunjukkan sebarang tanda sebagai seorang pembawa. Okey, tetapi ibu bapa ini boleh menurunkan ataupun mewarisi gen thalassemia ini kepada zuriat mereka ataupun kepada anak mereka. Okey, itu yang dimaksudkan dengan thalassemia minor. Dia hanya sekadar pembawa. Okey, baik. Kemudian bagi thalassemia minor ini, dia tak ada kesan secara fizikal. Tanda-tanda dia kita tidak dapat lihat secara fizikal. Dia boleh dikesan hanya melalui melakukan ujian darah, blood test. Dia tak ada kesan-kesan fizikal langsung. Ia hanya sekadar pembawa. Dia tidak ada kesan fizikal. Okey, berbeza dengan thalassemia major. Okey, kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan thalassemia major. Okey, kedua-dua ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia sepenuhnya, kemungkinan akan melahirkan bayi yang juga berpenyakit thalassemia.
Okey, kedua-dua ibu bapa. Okey, kebiasaannya semasa lahir pesakit akan kelihatan normal seperti biasa. Tetapi apabila usia dia mencapai sehingga 3 hingga 18 bulan. Okey, 3 hingga 18 bulan pada range umur seperti ini dia akan mula menunjukkan tanda-tanda penyakit ini mula berlaku. Contohnya seperti tanda-tanda penyakit anemia. Okey, apa penyakit anemia tu? Anemia keadaan darah yang kurang, sel darah merah ataupun kita panggil sebagai hemoglobin, dan akan menyebabkan pesakit itu berasa letih, lemah, lesu, tidak bermaya. Okey, itu perbezaan dia. Thalassemia minor dan juga thalassemia major. Okey, dapat Okey, baik kamu boleh semak jawapan yang kamu dah buat tadi. Okey, baik. Kemudian yang kedua tanda-tanda. Okey, tanda-tanda kepada pesakit thalassemia. Apa tanda yang boleh kita dapat kenal pasti? So, yang pertama tadi tandanya adalah perubahan pembentukan muka ketika membesar. Kamu hanya senaraikan tanda poin ini sahaja. Tak perlulah buat huraian. Huraian ni kita boleh baca dengan terperinci. Okey? Baik. Kalau huraian yang terperinci, kita lihat di sini perubahan pembentukan tulang muka, okey? Membesar, termasuk tulang muka, hidung, bibir, mulut dan telinga. Okay, yang kedua, penyakit anemia. Tadi yang kita bincangkan tadi. Penyakit anemia iaitu keadaan darah yang kurang. Sel darah merah dia kurang. Hemoglobin dia. Okey? Baik. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, akan mewujudkan masalah kesihatan. Okay, seperti yang kita lihat tadi pada range umur 6 hingga 18 bulan, kita akan lihat perbezaan ataupun perubahan yang berlaku kepada seseorang itu jika dia mengidapi penyakit thalassemia. Kemudian tadi yang ketiga, tumbuh-serang terbantut melambatkan proses pembesaran bagi seseorang itu, dalam bayi dan sebagainya. Kemudian yang kelima, jaundice atau kita panggil penyakit kuning. Penyakit kuning ini dikaitkan dengan masalah organ, masalah kesihatan organ badan, hati, limpa, dan boleh menyebabkan perut menjadi membesar. Kita panggil sebagai buncit. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, kesan. Saya minta kamu nyatakan kesan. Sekejap. Kesan penyakit thalassemia kepada 3 peringkat tadi, 3 golongan, diri, keluarga dan juga masyarakat. Okey, bagi yang pertama, kesan kepada diri. Kesan kepada diri tadi, ini huraian yang terperinci. Kamu hanya senaraikan ini pun dah cukup. Okey, kesan kepada diri yang pertama akan menerima rawatan sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, pemindahan darah akan dilakukan setiap bulan. Okey, kemudian rawatan penyingkiran zat besi akan diperlukan. Okey, kemudian akan membawa kepada kematian. Okey. Baik, kemudian kemudian yang seterusnya, kesan thalassemia kepada keluarga. Kesan kepada keluarga pula, yang pertama akan melakukan pemindahan sum-sum tulang. Kebiasaannya saudara yang terdekat yang akan terlibatlah, kerana ini adalah antara inisiatif ataupun usaha dan kejayaan yang paling tinggi untuk merawat pesakit thalassemia. Kemudian yang kedua, bagi keluarga, peruntukan kewangan lebih banyak diperlukan
untuk dibelanjakan dalam perubatan merawat. Okey, merawat penyakit thalassemia ini. Kemudian hidup akan rasa tertekan bagi keluarga yang mempunyai anak-anak yang mengidap penyakit thalassemia. Okey, baik, kesan yang lebih besar. Kita lihat kesan kepada masyarakat. Yang pertama, akan menyebabkan pertambahan bilangan pesakit thalassemia itu sendiri. Okay, semakin ramai penyakit thalassemia dan ia akan memberi kesan yang buruklah kepada masyarakat, kepada keluarga, institusi kekeluargaan. Okey, baik, sebabkan itu bagi mengelak kita perlu buat ujian saringan terlebih dahulu sebelum berkahwin dengan pasangan yang kita pilih. Okey, baik. Kemudian kesan kepada masyarakat yang kedua, penderma darah. Okey, maksudnya akan berlaku pertambahan pesakit thalassemia, dan pesakit-pesakit thalassemia ini perlu melakukan transfusi darah, pemindahan darah bagi merawat, merawat penyakit thalassemia. Ini menyebabkan permintaan bekalan darah akan semakin meningkat. Okey, apabila ini berlaku, bank-bank darah akan kekurangan darah dan menyebabkan lebih banyak penderma-penderma darah perlu hadir, perlu menderma darah mereka dengan kuantiti yang lebih banyak. Okey, baik. So itu adalah jawapan-jawapan yang kita bincangkan bersama-sama, okey, bagi menyelesaikan tugasan ataupun ulang kaji kita pada hari ini. Saya harap pelajar dapat mengikuti dengan jelas. Okey, jika ada pelajar yang masih kurang jelas, okey, boleh tinggalkan soalan-soalan kamu di bahagian chat ataupun di bahagian komen jika ada. Okey, kalau tak ada, kamu perlukan penerangan lagi, kamu boleh dengar semula video-video yang telah saya rakamkan ini. Saya dah muat naik dalam Google Classroom. Okey, so kita akan berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya dengan tajuk yang lain pula. Okey, so terima kasih kelas. Okey, selamat berehat. Terima kasih.